Korang kan bila kita sebut tentang negara Jepun, apa yang terlintas dalam fikiran korang? Oh, negara Jepun satu negara yang sangat maju, very berteknologi, masyarakat yang sangat bersopan santun. Tapi di sebalik realiti yang kita tengok pada hari ini, sebenarnya ada sisi gelap negara Jepun yang berlaku pada Perang Dunia yang Kedua. Masa Perang Dunia Kedua ni adalah peperangan yang paling berdarah dalam sejarah manusia. Dan masa time ni lah Jepun diorang telah wujudkan satu unit rahsia yang dipanggil sebagai unit 731. Yang mana unit ini diwujudkan adalah untuk melakukan eksperimen mengkaji biologi manusia tanpa persetujuan orang tersebut. Antara tahanan-tahanan yang terlibat dalam eksperimen ni adalah tahanan daripada China terutamanya, orang Korea, orang Rusia, orang Mogol. Senang ceritanya, mereka ni dijadikan sebagai tikus makmal tanpa mengikut sebarang etika-etika perubatan. Actually, unit 731 ni diorang diketuai oleh seorang jeneral Jepun yang bernama Ishishiro. Ishishiro ni dia adalah seorang ahli mikrobiologi dan juga pegawai perubatan tentera. Eksperimen ni dilakukan secara rahsia. Tak ada siapa pun yang tahu sebab apa diorang sebenarnya diorang nak wujudkan satu senjata biologi untuk serang pihak musuh. Dan ini juga adalah kekejaman yang dilaporkan yang paling dahsyat yang pernah Jepun buat kepada pihak musuh. So, apa eksperimen kejam yang telah dilakukan oleh diorang ni? Ya Allah, serius, masa Imah baca saja kisah ni, seram sejuk weh. Antaranya adalah tahanan-tahanan ni ditempatkan dalam keadaan suhu yang terlampau panas dan juga terlampau sejuk. Suhu ekstrim. Ada yang diletakkan dalam tub ais, lepas tu dibiarkan sampai membeku keras dan timbul lapisan ais, diketuk pula dengan tongkat. Lepas tu dipanaskan semula. Dipanaskan semula dengan cara yang berbeza-beza. Ada yang dipanaskan secara perlahan, ada yang disimbah dengan air panas macam tu saja. Sebab apa? Diorang nak tengok tempoh yang diambil oleh darah manusia ni berapa lama untuk panaskan semula badan. Bukan tu je, ada juga mangsa yang tubuh dia dipotong-potong di bahagian yang berbeza dan juga disambung semula ke bahagian yang berbeza. Contoh, tangan kanan dipotong, disambung pula di tangan kiri. Dia berbeza-beza, ada yang ditukar bahagian-bahagian tersebut. Sebab apa dia nak tengok adakah badan manusia masih lagi boleh berfungsi walaupun ditukar bahagian-bahagian tertentu. Dan ada juga mangsa-mangsa yang telah diletakkan dekat tanah lapang, ditembak pada jarak yang berbeza dengan senjata yang berbeza. Sebab apa? Diorang nak tengok macam mana corak kecederaan dan juga tahap ketembusan senjata tersebut. Even mangsa-mangsa wanita ada juga yang dimandulkan, yang mana sinaran X-ray tu diorang letakkan dekat bahagian kemaluan dan juga muka wanita tersebut. Dan ada juga mangsa lain yang mana mereka ini kaji penyakit seksual, penyakit sifilis. Dan dah kaji tu, diorang suntik pula kepada tahanan tersebut. Dah suntik, diorang paksa tahanan tadi tu pergi merogol tahanan wanita, pergi meliwat tahanan lelaki yang lain. Supaya apa? Diorang nak tengok bagaimana simptom-simptom penyakit ini berjaya disebarkan. Sebab itu adalah antara senjata biologi yang diorang nak letakkan, yang diorang nak bagi kepada pihak musuh. Tapi semua eksperimen gila yang telah dilakukan oleh unit 731 ni berakhir bila diorang rasa, Jepun rasa time tu diorang nak kalah dah time tu. So, diorang musnahkan, diorang bakar semua rekod-rekod eksperimen unit 731 ni. Dan angka kematian disebabkan oleh unit 731 ni dianggarkan dalam 250,000 orang mangsa ya. Dan yang paling menyakitkan hati, rupanya ada lagi satu rahsia yang mana pihak AS diorang ambil rekod-rekod eksperimen tu dan sebagai balasannya diorang senyapkan mulut. Diorang sembunyikan tentang kisah unit 731 ni. So, semua anggota unit 731 ni kembali semula ke dalam masyarakat macam tak ada apa-apa, hidup macam biasa. Ada yang jadi pegawai perubatan, ada yang naik pangkat jadi pelbagai jawatan. Tetapi, macam mana akhirnya unit 731 ni dibongkarkan oleh bekas-bekas unit 731 sendiri? Di akhir-akhir usia mereka, mereka mungkinlah dah rasa sebersalah kan. Akhirnya diorang bongkarkan dan juga diorang mohon maaf kepada semua mangsa-mangsa yang terlibat. So, kalau korang tengok juga, that's why lah kenapa Jepun dengan China, Jepun dengan Korea Selatan masih lagi hubungan mereka kurang baik sampailah ke hari ini.